Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi berada dalam madrasah Ramadan. Kita masih lagi ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala program-program yang Allah aturkan dalam bulan Ramadan. Yang paling kemuncaknya ialah puasa itu sendiri. Kemudian kita ada lagi ibadah-ibadah iringan yang lain, yakni salat tarawih, membaca Al-Quran, berselawat, bersedekah, baik dan lain-lain ibadah yang boleh kita lakukan dalam bulan Ramadan ini. Sebab itu kita lihat para ulama, mereka memuncakkan ibadah mereka dalam bulan Ramadan. Kita tengok Imam Syafi'i, bagaimana beliau membaca dan mengkhatamkan Al-Quran 2 kali sehari dalam bulan Ramadan. Sekali pada siang hari dan juga sekali pada malam hari ketika dia bersalat tarawih. Ini adalah merupakan ibadah yang luar biasa yang dijelmakan ataupun ditunjukkan oleh para ulama. Setiap kali menjelang Ramadan, mereka sangat-sangat menitik beratkan soal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita semua maklum bahawa kita diciptakan oleh Allah Ta'ala ialah untuk melakukan ibadah. Ibadah dengan makna yang luas, bukan sahaja sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya, tapi ibadah yang bermakna ketundukan kita kepada Allah Subhanahu Ta'ala, yang ada padanya perasaan takut, hormat, perasaan rendah diri kepada Allah Subhanahu Ta'ala, dan juga disertakan dengan kasih sayang kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, "Ya ibna Adam, tafarraq li ibadati amla sadrak ghinan wa asudda faqrak wa illam taf'al mala'tu sadrak syughlan wa lam asudda faqrak." Rawahu At-Tirmizi wa Ibnu Majah dan Ahmad serta Ibn Hibban. Dan hadis ini adalah merupakan hadis yang sahih. Hadis ini yang bermaksud, wahai anak Adam, luangkanlah masa kamu daripada kepentingan-kepentingan dunia kamu untuk beribadah kepadaku. Allah Ta'ala minta kepada kita meluangkan masa. Jangan kita memberikan alasan sibuk untuk beribadah, sibuk untuk solat tahajud, sibuk untuk solat duha, sibuk untuk membaca Quran, sibuk itu dan ini sehingga kita melupakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang lebih malang, kalau meninggalkan ibadah yang wajib, yang pokok seperti solat, puasa dan sebagainya kerana alasan-alasan dan kepentingan-kepentingan duniawi yang kita tukar dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan kata, kalau kita luangkan masa untuk beribadah kepada Allah, nescaya aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Jiwa kita akan menjadi kaya. Dan kaya dalam Islam, tuan-tuan, bukannya hanya kaya harta sahaja. Di sana ada hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisal ghina an kathratil arad, walakin ghina nafs." Bukanlah semata-mata kaya itu dengan harta yang banyak, tapi kaya yang sebenar ialah kaya jiwa raga. Dalam Islam tidak melihat harta semata-mata adalah merupakan nilai kekayaan. Yang dipentingkan dalam Islam ialah kaya hati ataupun kaya jiwa manusia itu sendiri. Sebab bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Taala, sering diulang dalam khutbah Jumaat ayat yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari tersebut, yakni pada hari akhirat, tidak memberi manfaat sedikit pun harta manusia, malun wala banun, dan juga anak pinak, pengikut-pengikut yang ramai, kecuali mereka yang datang kepada Allah membawa sekeping hati yang salim. Yang ulama tafsirkan hati yang bersih daripada sifat daripada syirik, daripada kufur, daripada nifak, dan juga daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang keji seperti kedekut, pengecut, bakhil dan sebagainya. Maka inilah yang menyebabkan seseorang itu selamat. Bayangkan berpuluh tahun kita hidup hanya sekeping hati yang menjadi penilaian kepada Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah berjanji, seandainya kita luangkan masa untuk beribadah, Allah akan penuhkan hati kita dengan kekayaan, yakni kekayaan dengan sifat-sifat mahmudah, kekayaan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dari segi dunia, Allah akan tutup kefakiran kamu. Ini yang
dilihat. Bagaimana kita lihat orang-orang yang kuat beribadah, orang-orang yang banyak beribadah, sama ada hablum minallah wa hablum minan nas, Allah tidak akan miskinkan mereka. Allah berikan kekayaan. Kalau kita lihat Ustaz Abid Liu yang bersedekah, yang banyak memberikan bantuan kepada masyarakat, kita lihat perniagaannya sangat maju. Saya baca satu laporan bagaimana pendapatannya 700,000 sehari. Bahkan perniagaan pakaiannya habis sampai dia terpaksa meminta 100 orang tukang jahit untuk membantunya bagi menjahit pakaian-pakaian kerana permintaannya sangat banyak. Ini di antara contoh bila kita beribadah kepada Allah. Kita lihat juga kalau dahulu tok guru pondok kita, bahkan zaman sekarang pun ulama-ulama, kita lihat rezekinya sentiasa dijaga oleh Allah. Pejuang-pejuang Islam dan sebagainya. Kerana apa? Kerana mereka ada masa untuk Allah, beribadah kepada Allah. Maka Allah yang bernama Ar-Razzaq, yang meletakkan namanya Ar-Razzaq, yang maha pemberi rezeki, akan menutup kefakiran dan menjadikan mereka senang hidup di dunia dan di akhirat. Tapi ingat, Allah menyatakan jika kamu tidak mengerjakannya, yakni tidak mengerjakan ibadah dengan alasan sibuk nak ke masjid kerana macam-macam hal, balik ke rumah tak menyahut pun seruan azan 5 waktu, kalau bukan musim PKP pun tidak ada pergi untuk menuntut ilmu di surau-surau yang berdekatan, bahkan mungkin yang tinggal berdekatan dengan surau. Tuhan kata kalau kita tidak menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah, kita tidak luangkan masa, aku akan penuhi hati kamu dengan kesibukan. Kita jumpa tuan-tuan sekalian, orang-orang yang sentiasa sibuk dengan urusan dunia. Sibuknya pun kita tak tahu sibuk apa. Bahkan kadang-kadang mengalahkan orang yang paling sibuk atas muka bumi, mengalahkan Perdana Menteri, mengalahkan orang-orang yang mempunyai syarikat yang banyak untuk diuruskan. Sibuknya tak tahu ke mana. Tetapi apa yang mereka dapat? Dari sudut dunia pun mereka tidak kaya, mereka tidak ada aset yang banyak, tapi mereka sentiasa disibukkan. Penyakitnya sebenarnya ada dalam diri mereka sendiri, kerana mereka tidak memberikan masa untuk Allah. Maka Allah menjadikan jadual mereka padat dengan kesibukan yang tidak pernah bertepi, tapi kesibukan yang bukan menjanjikan kebaikan dan juga manfaat untuk dunia dan akhirat. Dan Allah berjanji tidak akan menutup kefakiran kamu. Kamu akan merasa tidak cukup dan tidak cukup. Walaupun dah kaya, kadang-kadang rasa tidak cukup, bahkan tidak dapat tidur malam. Walaupun hartanya banyak, rumah besar dan sebagainya, tapi kerana tidak meluangkan masa untuk beribadah kepada Allah, Allah jadikan jiwanya miskin, jiwanya menjadi fakir. Dan inilah yang digeruni oleh para ulama, yang digeruni oleh orang-orang beriman. Maka dalam bulan Ramadan ini, marilah kita pergunakan kesempatan yang ada, peluang yang ada ini. Allah beri umur kepada kita. Kita lihat, marilah kita perkukuhkan amal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sahaja amal hablum minallah yang disebut dengan membaca Al-Quran, salat tarawih dan sebagainya, berzikir, berselawat pada Nabi SAW, dan bahkan juga hablum minan nas, bersedekah, memberikan infak, membantu dan sebagainya, supaya kita benar-benar kukuh jiwa kita di sisi Allah. Allah Ta'ala akan jamin rezeki kita. Ingatlah firman Allah Ta'ala, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah akan jadikannya jalan keluar, dan Allah akan berikan rezeki daripada sumber yang tidak disangka-sangka. Moga-moga kita akan meneruskan ibadah kita ini dengan penuh ketekunan, dengan memperbanyakkan ibadah. Semakin ibadah Ramadan ini menuju ke penghujung, semakin lebat dan semakin syarat kita isikan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekian, berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.